Okay, selamat petang semua. Very good evening. Hari ini kita akan belajar untuk penyata pengesuaian bank. Okay, so I welcome everyone to come attend this class. So dekat kelas ini, mungkin kamu sudah belajar dalam sekolah. Okay, and then some of you will think like, wow, sangat susah penyata pengesuaian bank ini. Macam tak berapa faham, okay, untuk penyata pengesuaian bank. So by the way, cikgu nak tanya, kamu sudah belajar tak topik ini dalam sekolah? Already? Ataupun belum? Mungkin ada yang belum. Saya nak tahu berapa yang belum, berapa yang sudah. Just started, okay. Sudah belajar. So, how do you feel? Okay tak? Oh, belum. Ada juga yang belum. Okay, so siapa yang belumnya, kamu akan rasa lagi susah. Sebab ini, okay, sebelum kita buat exercise kan, cikgu nak bagi sikit idea dulu. Apa tu penyata pengesuaian bank? Okay, what is this? So, penyata pengesuaian bank actually adalah satu kawalan tunai. Okay, by the way, before that, cikgu nak tanya, kita kalau duit masuk, duit keluar, kita catat dalam mana? Accountant akan catat dalam mana? Kalau kita terima duit, kita bayar duit, accountant catat dalam buku apa? Tunai, betul. Buku tunai. Tapi, okay, contoh, saya dapat duit, saya catat dalam buku tunai, saya debit, betul? Dan kalau saya keluar duit, saya kena catat dalam buku tunai, credit. And then, saya pun ada bank, betul tak? Saya ada bank. So, bank mesti ada keluar satu buku, bank book. Pernah dengar kan, bank book? Bank book ataupun kamu boleh cakap penyata bank. Okay, penyata bank punya catatan dengan accountant punya catatan. I will say like this. Buku catatan direkod oleh accountant, and then penyata bank direkod oleh pihak bank. Adakah kita punya rekodan sama? Is it exactly the same? You think? Yes or no? No, Okay, siapa yang pernah belajar tu mesti tahu. Tidak sama. Kenapa buku tunai dengan kita punya bank punya baki tak sama? Kenapa? Bukankah saya dapat duit, so accountant record tambah, bank pun dapat, so bank pun tambah. You suppose like this lah. Tapi, kamu kena ingat satu benda. Semua benda urus niaga mesti ada delay. Kenapa ada delay? Okay, contoh, hari ini 28 Mac. Okay, 28 Mac. Saya terima satu cek. Okay, saya terima satu cek. So, adakah saya catat dalam buku tunai yang saya terima duit? Yes, saya akan catat dalam buku tunai yang saya sudah terima cek ini. Tetapi, adakah pada hari ini bank akan dapat duit daripada cek? Yes or no? Siapa tahu punya? Adakah bank sudah dapat duit ini? Saya terima itu cek 1,000 lah, example. Cek itu 1,000. So, sepatutnya saya catat dalam buku tunai saya terima 1,000. Then kamu kena expect macam, oh, sepatutnya bank pun kena catat 1,000. Tapi masalahnya, hari ini hari apa? What is the day of today? Sunday. Ahad bank ada kerja tak? Bank tidak kerja kan? Bank kerja Isnin hingga Jumaat. Monday to Friday. So, kalau dia kerja 5 hari sahaja. So, maksud dia, kita punya ini cek. Contoh, saya sudah masuk cek dalam bank punya check deposit machine. Ada satu machine, kita masukkan cek. Tapi, hari ini tak ada orang kerja. Maksudnya, saya masuk cek pun, bank tidak akan tengok lagi. Bank belum tengok. Okay, by the way, cek perlu berapa hari untuk urus niaga? Cek perlu at least sekurang-kurangnya 3 hari. Maksudnya, kalau saya masuk 28 Mac, bila dia akan dapat? Bila saya akan dapat? Can you guess? 28 Mac. Adakah 28, 29,
30. Adakah 30 Mac ataupun 31 Mac? Is 30 or 31st? 31st. Kenapa bukan 30 ya? Sebab hari ini Ahad. Ahad tidak kira punya. Okay, you must count from Monday, Isnin, Selasa, Rabu. Monday, Tuesday, Wednesday. So means is on 30 March only you will get the money. So bank akan record terima 1,000 pada 31 Mac. Tapi saya punya buku tunai rekod pada 28 Mac. So inilah sebab-sebabnya, actually banyak sebab. Ini salah satu sebabnya kenapa bank dengan buku tunai tidak sama punya. Sentiasa tak sama punya. Okay, sentiasa tak sama. Okay, so sekarang saya nak bagi kamu sedikit hints. Kita buat penyata pengesahan bank adalah untuk tally. Kamu tahu tally tak? Kita nak tengok, nak kasih betulkan buku tunai dengan bank punya baki. Kasih samakan dia. Ataupun kita nak cari apa sebab dia tidak sama. Tidak sama baki dalam kita punya buku tunai dan juga kita punya penyata bank. Why not same? Adakah kita punya accountant sudah curi duit? Ataukah kita punya partner sudah curi duit? Mungkin. Ataupun accountant sudah tersilap catat. Many reason. So kita kena buat ini. Jadi, macam mana kita nak buat? Kamu kena ingat begitu. Kita kena bermula. Okay, remember the step. Kita akan bermula daripada baki buku tunai. Ini dia punya step. Langkah kerja. Step number 1. Bermula dengan baki buku tunai. Cari baki penyata bank. Okay, mula daripada baki buku tunai, cari baki bank. Tapi apakah dia punya cara? How to do? Okay, kamu kena ingat satu slogan. Ingat slogan dia. Apa slogan? Sebab saya nak cari bank, jadi kamu kena ikut bank. Follow the bank. So, ikut bank. Saya nak kamu fikir. Try to think. You should plus or you should minus. Okay, sekarang saya cakap, kita punya bank, okay, bank sudah terima duit. Bank sudah terima duit. Tapi buku tunai belum terima. So, saya cakap saya kena follow bank, right? Follow bank. Bank sudah terima duit. So, kita kena tambah atau tolak. Ikut bank. Bank terima duit. So, kita tambah. Okay? Bank sudah terima duit. Kita tambah. Dan kalau cakap bank sudah bayar duit. So, kita kena tolak. Betul. Dan kalau saya cakap bank belum terima duit. What I should do? Plus or minus? Bank belum terima duit. Tolak. Okay? Bank belum terima. Dan then, ini bank belum bayar duit. So, kita kena tambah. Okay, mungkin kamu tak berapa familiar ini. Okay, ini slogan cikgu nak kamu hafal dulu. Okay, kalau bank sudah terima, kita tambah. Bank sudah bayar, kita tolak. Tapi bank belum terima, kita tolak. Bank belum bayar, kita tambah. Okay tak? Hafal dulu. So, sekarang kita nak pergi ke, sebelum kita pergi soalan, saya nak kamu fikir 2 terms lagi. Ada 2 terms. Satu panggil check belum dikemukakan. Satu panggil deposit belum dikreditkan. Okey, ini dua-dua akan terdapat dalam buku tunai. Okey, terdapat dalam buku tunai. Okey, apa maksud ini check belum dikemukakan? Listen. Cek belum dikemukakan maksudnya kita sudah keluarkan cek. Tetapi, okay, kita sudah bagi ABB cek. Tetapi bank belum bayar duit. Maksudnya kita sudah tulis, kepada Mr. Ali 1,000. Kita sudah bagi kepada Mr. Ali cek itu. Tetapi bank belum keluar duit.
Okay, so ini maksudnya bank belum bayar kan? Bank belum bayar duit. Kamu rasa saya kena tambah ataupun saya kena tolak? Bank belum bayar duit. Kita sudah bagi cek, tapi bank belum keluar sebab kena tunggu 3 hari. Betul. Follow this one. Bank belum bayar duit. Kita kena tambah. Okay, then another one. Deposit belum dikreditkan. Maksud dia apa? Maksud dia, kita sudah terima cek. Okay, I already get the check. Tetapi, bank belum dapat duit. Bank belum dapat duit. Bank belum terima duit. So, apakah tindakan kita? Tambah ke tolak? Tolak. Yes, bank belum terima duit, kita kena tolak. Okay, so kamu kena ingat, kalau CBD, ini kita panggil CBD ya, cek belum dikemukakan, ini adalah kita punya bank belum keluar duit, belum kemukakan duit itu, so kita kena tambah. Kalau kita punya DBD, deposit belum dikreditkan, kita punya bank belum terima duit, kita kena tolak. Okay, so now let's go to the exercise. Okay, terus kita test. Kamu faham ke? Boleh buat terus tak? Okay, let's see the question here. Question number 1. Buku tunai perniagaan Jazi pada 31 Disember menunjukkan baki kredit 1,005, tetapi penyata bank menunjukkan baki debit 4,150. Perbezaan ini disebabkan oleh perkara-perkara yang berikut. Okay, so sini cakap apa? Buku tunai, baki kredit. Okay, baki kredit means positif ke negatif? Baki kredit bermaksudnya negatif. Okay, betul. So sini adalah negatif 1,005. Okay, negatif 1,000. Kenapa saya tulis bracket lagi? Okay, bracket terus bracket. Negatif 1,005. Tetapi bank menunjukkan baki debit. By the way, forget to tell you kalau buku tunai, debit maksudnya positif, kan? Tetapi dalam bank, debit maksudnya negatif. Terbalik. Bank dengan buku tunai punya catatan adalah terbalik. So sini dia catat negatif 4,150. Okay? So dia cakap tak sama. Kenapa tak sama? Okay, first one. Sebab kita ada satu cek yang masuk dalam bank tetapi didapati tak laku. Deposit maksudnya simpan. Kita terima satu cek simpan dalam bank tetapi bank tak dapat duit sebab ini adalah cek kosong. Cek tak laku. Bank belum dapat duit. Tambah ke tolak? Siapa ingat? Bank belum dapat duit. Bank belum terima? Tolak. Betul. Bank belum terima, kita kena tolak. Sebab ini cek tak laku. Okay, right here. Okay, seterusnya. Number 2. Cek-cek yang belum dikemukakan untuk pembayaran. Okay, kita ada cek yang belum dikemukakan. Maksudnya cek yang belum keluar duit untuk bayar. Belum bayar duit. So, ini adalah apa? Tambah ke tolak? Bank belum bayar. Tambah, betul. Bank belum bayar, kita kena tambah. Tambahkan kita punya. Ini CBD ke DVD ya? Cek belum dikemukakan, CBD. Okay, cek belum dikemukakan. Sudah dia bagilah. Cek belum dikemukakan. Okay, then number 3. Perniagaan Jazi telah membayar cek kepada syarikat LIM. Okay, kita Jazi ya. Kita bagi cek kepada syarikat LIM, tetapi tersilap catat dalam buku tunai. Okay, this is another things I want to teach you. Ramai orang tak pandai buat kesilapan. Ada tak sini tak pandai buat kesilapan? Ingat. Okay, kesilapan kan, saya ajar sikit keywords. You can take note. Saya nak kamu hafal satu benda. Kalau saya terima duit, okay, terima duit maksudnya positif. Ingat, terima duit positif. Bayar duit negatif. Okay. Dan
kamu kena cari pembetulan, kamu kena ikut formula ini. Apa formula dia? Buku tunai punya nilai tambah pembetulan sama dengan penyata bank punya nilai. Okay, ikut formula ini ya. This is the formula. Buku tunai tambah pembetulan sama dengan penyata bank. Okay, let's see here. Dia cakap, perniagaan Jazi telah membayar cek 1460 tetapi tersilap catat dalam buku tunai 1640. Okey, bagi tahu saya, kita bayar kan? Bayar maksudnya amount ini positif ke negatif? Negatif. Okey. So, buku tunai tercatat negatif 1640 sebab kita bayar so negatif lah. So, tambah pembetulan sama dengan dalam penyata bank. Penyata bank adalah negatif 1460. Okey, cek yang betul adalah 1460. Okey, boleh kira tak pembetulan dia berapa? Use matematik. Pembetulan negatif 1460 tambah 1640. Okey, guna matematik ya. Siapa dapat? Negatif 1460 plus 1640. Okey, dapat 180. Positif. So, maksudnya kita kena buat apa dekat sini? Kita kena tambah 180. Okay, this is called kesilapan. So, kesilapan kita kena tambah 180. Ada lagi tak siapa tak faham punya kesilapan? Okay, maybe you need some extra question kan? Ada kan? Okay, saya bagi sikit extra question untuk ini. Contoh ini saya padamkan. Kamu try lagi. Okay, saya tukar saya punya soalan. Saya punya soalan saya letak sinilah. Okay, sinilah, sini. Saya cakap, saya punya buku tunai. Buku tunai saya terima duit RM138. Tetapi dalam penyata bank cakap dia terima RM183. So, apakah pembetulan saya? How to do pembetulan? Use formula. Terima maksudnya positif ke negatif? Terima maksudnya positif. Okey, tengok sini. Terima positif. Buku tunai adalah positif 138 tambah pembetulan sama dengan dalam bank. Bank positif 183. So, apakah pembetulan saya? $45. Yes, 183 minus 138. 183 tolak 138. So, kamu akan dapat positif 45. So, ini maksudnya pembetulan kena tambah 45 sebab positif. Kalau negatif, maksudnya tolak. Tapi dia positif lah. Okay, so this one saya delete. So far, okay tak? Nanti saya bagi lagi example lah. Ada lagi soalan kedua. Okay, tengok yang keempat. Sekeping cek yang bernilai 3,005 dibankkan pada 30 Disember belum dikreditkan oleh bank. Okay, apa maksud sini? Kita ada cek. Kita masuk dalam kita punya bank. Tetapi bank belum kredit. Maksudnya bank belum dapat duit. Kredit maksudnya dapat duit oleh bank. Bank belum dapat duit. Tambah ke tolak? Bank belum terima duit. Siapa ingat? Tengok balik sini ya. Kalau saya cakap bank sudah terima, kita tambah. Bank sudah bayar, kita tolak. Bank belum terima, kita tolak. Bank belum bayar, kita tambah. Kalau belum, kita kena terbalik. Yes, tolak. Sebab bank belum terima. Okay, bank belum dapat duit ini. Okay, so kita kena tolak sini. Kita kena tolak. Okay, tapi apakah ini ya? What is the name here?
Kita dapat cek tapi bank belum dapat. Ini panggil deposit belum dikreditkan. DBD. Okay, deposit belum dikreditkan. Okay, number 5. Bank telah bayar premium insurans atas arahan perintah sedia ada. Okay, kita bayar itu premium. Kita bayar insurans. Okay, kita bayar insurans atas perintah sedia apa ini ya? Ini maksudnya bank tolong kita bayar. Kenapa bank boleh tolong kita bayar? Kamu pernah dengar auto debit tak? Have you heard about this one? Auto debit. Siapa pernah dengar? Yes, right. Okay, apa maksud auto debit? Contoh saya beli handphone. Saya beli handphone, and then kamu beli handphone, kamu cakap, saya nak bayar ansuran. Can I pay for 12 months? Ada kan? Saya bayar 12 bulan. So, actually, adakah kamu setiap bulan pergi bank in duit? Do you bank in money every month? No, you just ask the bank. Bank, you tolong saya tolak lah. Okay, you call the bank, you cakap, saya akan ansuran 12 bulan. You tolong tolak duit saya secara automatic. So, ini panggil perintah sedia. So, ini maksudnya bank telah tolong saya bayar, tapi accountant tidak tahu. Bank sudah bayar, tambah ke tolak? Bank sudah bayar. Ikut bank, I say already, ikut bank. Bank sudah bayar, tolak. So, ini panggil perintah sedia ada. Okay, then last one. Bank telah mengenakan faedah atas overdraft yang belum direkodkan dalam buku tunai. Okay, maksud dia apa? Maksud dia, bank charge saya faedah, tapi buku tunai belum rekod. Maksudnya bank sudah tolak . Bank sudah tolak saya punya duit. Bank sudah bayar. So plus or minus? Bank sudah bayar, tolak. Yes, ini adalah faedah atas overdraft. So actually ada banyak kita punya benda butiran, banyak urus niaga yang bank terus charge kita punya. Kita tak tahu, tapi dia terus charge. So kalau bank sudah bayar, kita tolak. Okay, sekarang kita buat penyata pengesuaian bank, PPB, pada 31 Disember 2000X4. Okay, let's see how we do. First, buku tunai menunjukkan, okay, kita kena bermula daripada buku tunai, right? So, kalau dia baki kredit, kita tulis sini, baki kredit di buku tunai. Baki kredit di buku tunai 1,005. Okay, we need to plus what? Kita plus tambah apa? First one, tambah CBD. Cek belum dikemukakan. Okay, CBD lah, right? Tak cukup ruang. Okay, CBD sini 2006. Mesti tambah dulu baru tolak. Okay, second one, kesilapan. Okay, kita kena tambah ini kesilapan 180. Dua saja kita kena tambah, right? Dua saja. Yang lain tolak. Okay, so kita tambahkan ini 2. Total up 2006 plus 180. 2780. Okay, kita tambah dengan baki kredit buku tunai. Ini 2 tambah, berapa kita dapat? 1005 plus 2780. 4280. Okay, betul. 4280. Lepas tu kita kena tolak. Okay, tolak apa? Kita kena tolak CTL. Actually, kita akan start daripada DVD. Tapi tak apa punya. Okay, I just want to tell you that not necessary minus DVD. Minus what also can. Tolak apa pun boleh punya. Okay, cek tak laku 850. Dan kita kena tolak kita punya DVD. DVD 3005. And then apa lagi? Perintah sedia ada. Okay, perintah sedia ada, kita ada 960. Kamu nak tulis insurans pun boleh ya. Tak semestinya perintah sedia. Okay, dan kita kena tolak faedah atas
overdraft 120. Okay, so kirakan berapa yang kita kena tambah sini. Okay, total up yang kita kena tolak, sorry. Total up, tambahkan yang kita nak tolak sini berapa? 850, 3,005, 960, 120. 5430. Okay, ini kena tolak 5430. By the way, satu benda saya lupa sudah. Kamu tahu apa yang saya lupa tak? Ini negatif lah. Negatif. Sorry ya, saya terlupa. Baki kredit di buku tunai adalah maksudnya negatif 1,005. Okay, so ini kena kira balik. Kira balik. Negatif 1,005 tambah 2780. Berapa kamu punya jawapan? 1280. Okay. So lepas tu kamu kena tambah lagi amount ini, tolak 1280 tolak 5430. Berapa kamu dapat? Negatif 4150. Okay, betul. So sini kamu dapat negatif 4150. Okay, so kalau penyata bank negatif sebelah debit ke sebelah kredit? Sebelah debit, betul. Buku tunai debit positif, tapi penyata bank debit negatif. Dia terbalik dengan buku tunai punya. So ini adalah baki debit di penyata bank. Okay, can we check answer? Nampak tak jawapan? Sini dia cakap penyata bank menunjukkan baki debit 4150. Kita dapat baki debit 4150. Okay kan? So, actually this type of question is easy to check answer. Kamu boleh check answer punya. Terus tengok betul tak? Kalau tak betul, buat sampai betul. Tapi kalau kamu ikut cikgu punya slogan itu, mesti dapat betul punya. Apa slogan cikgu? Bank sudah terima. By the way, sebelum tu, test lagi satu kali ya. One more time. Okay, saya cakap. Okay, can you tell teacher plus or minus? Kalau bank sudah bayar, tambah ke tolak? Bank sudah bayar, tolak. Ikut bank. Kalau saya cakap bank belum bayar, tambah. Kalau saya cakap bank sudah terima, tambah. Kalau saya cakap bank belum terima, tolak. Yes, betul. Ikut ini ya. Ikut slogan ini saja. So, sekarang kita pergi soalan yang kedua. Okay, we try ya. Try one more time. Okay, sini cakap, buku tunai menunjukkan baki debit 122. Okay, buku tunai menunjukkan baki debit 122 dan baki ini berbeza daripada baki yang ditunjuk dalam penyata bank. Okay, tapi dia tak cakap bank berapa. So you cannot check answer. Tak dapat check lah. Tapi kamu boleh buat sendiri ya. Okay, let's see. First one. Semua cek yang dikeluarkan belum dikemukakan untuk pembayaran. Kita sudah keluar cek, tapi duit belum keluar untuk pembayaran. So, maksudnya bank belum keluar duit. Plus or minus? Bank belum bayar, tambah. Betul. Bank belum bayar, tambah. Okay, so ini adalah kategori apa? What is this actually? Ini adalah CBD. Cek belum dikemukakan. Okay, tambah CBD ya. Okay, saya highlight sini. Tambah CBD. Okay, next one. Number 2. Kedai roti Valentina membayar sekeping cek 720. Tetapi direkod dalam buku tunai sebagai 702. Ini kesilapan. Okay, bagi tahu cikgu, kita kena rekod positif ke negatif?
kedai roti Valentina membayar sekeping cek. So ini positif 720 ke negatif 720? Negatif. Yes, kita bayar, so negatif. Okay, betul. So kita punya bank kita tolak 720. Bank sudah bayar 720. Tetapi dalam buku tunai kita tolak 702. Okay, so follow the formula. Follow formula. Buku tunai tambah pembetulan sama dengan bank. Okay, tolong cikgu kira berapakah pembetulan dia? Use matematik. Negatif 720 tambah 702. So, berapakah pembetulan? Negatif 18. Maksudnya kita kena tolak. Tolak 18. Okay, so take note sini. Kesilapan maksud dia kita kena tolak 18. Senang kan dengan guna formula ini ya? Senang punya. Ingat, buku tunai tambah pembetulan sama dengan bank. Okay? Kalau kamu tak ikut formula ini susah sikit. Okay, then number 3. Beberapa keping cek diterima daripada pelanggan telah dicatatkan dalam buku tunai, tetapi belum dikreditkan dalam penyata bank. What is this? Kita sudah terima cek, tetapi bank belum terima. Plus or minus? Bank belum terima. Minus, betul. Sebab ikut bank. Ini actually adalah DBD, betul, DBD. Bukan CBD ya, DBD. Deposit belum dikreditkan. Macam mana kamu tengok keywords dia cakap belum dikreditkan. Sini belum dikemukakan. Okay? So next one, number 4. Sekeping cek telah diterima daripada pelanggan untuk menyelesaikan hutang yang berjumlah 540 dan kita sudah bagi dia 5% diskaun. Okey. Dia jelaskan hutang dia 540, kita bagi dia diskaun 5% kan? So actually berapa harga cek dia? Okey, kamu kena kira selepas tolak diskaun lah. Okey, dia punya hutang 540, kita bagi diskaun 5%. 5% means berapa ringgit? 540 darab 5%. So kita sudah bagi diskaun 27. So dia punya cek berapa nilai dia? Nilai cek $513. Tolak dia bayar 540 tolak diskaun dan dapat nilai cek. So cek yang berharga 513 tidak dilayan. Okey, tidak dilayan. Ini maksudnya cek tak laku. Kita sudah dapat cek, tetapi bank belum dapat duit. So tambah ke tolak? Bank belum dapat duit. Tolak, betul. Kita kena tolak. What is this? Cek tak layan? Cek tak laku. Cek tak laku 513. 513. Okey, dan berikut adalah perkara-perkara yang terdapat dalam penyata bank tetapi tiada dalam buku tunai kedai roti Valentina. Okey, so ini semua dalam bank punya. Bank bayaran perkhidmatan. Ini bank bayar ke ini bank kita punya bank dapat duit ke kita punya bank bayar duit? Service fee. Bayar. Okey, bayar. Betul. Bank kita bayar duit. Jadi kalau bank kita bayar duit maksudnya tambah ke tolak? Bank sudah bayar. Tolak. Betul. Bank sudah bayar, kita kena tolak. Okay, then another one. Dividend. Dividend maksudnya kita labur and then kita dapat bonus. Bank sudah dapat bonus tetapi saya tak tahu saya sudah
dapat bonus tu. Okay, so bank sudah dapat duit, tambah ke tolak? Bank dapat duit, tambah. Ikut bank. Bank bayar, tolak. Bank dapat duit, tambah. Okay, faedah simpanan tetap. Before that, tell me first. Tambah ke tolak? Faedah simpanan tetap. Tambah. Yes, sebab faedah simpanan tetap kita akan terima duit. Bank sudah terima duit. Cuma buku tunai belum tahu. Okay, kita buat PBB pada 31 Oktober 2000X8. Okay, kita start daripada baki debit buku tunai. Baki debit buku di buku tunai 122. Okay, we need to plus tambah. Tambah apa? First one tambah CBD. CBD saya adalah 256. And then tambah apa? Dividen. Kesilapan tambah ke? Tak, kesilapan tolak sini. Kita ikut dia punya simbol. Kalau positif, tambah. Kalau negatif, tolak. And then kita kena tambah ini faedah simpanan tetap. 460. Okay, total up sini berapa? 256,130,460. 846. Okay, so kita kena tambah 846. Okay, plus together. Baki debit di buku tunai tambah ini. Berapa? 122 plus 846. 968. Okay, lepas tu kita kena tolak. Tolak kita punya DVD. Okay, tolak kita punya DVD. 675. Apa lagi kena tolak? Cek tak laku. 513. And then, macam saya terlupa satu. Oh, kesilapan. Kesilapan saya terlupa. RM18. And then, saya kena tolak bayaran perkhidmatan. Okay, bayaran perkhidmatan. RM25. Okay, so total up sini berapa? 675,513, 1825. 1231. Okay, so sekarang saya kena tolak sudah. Okay, guna ini nilai, tolak ini. Berapakah saya punya baki dekat penyerta bank? Negatif 263. Okay, negatif baki dekat penyerta bank negatif maksudnya baki debit. Betul, baki debit. Sebab bank adalah negatif debit, positif kredit. Okay, good. Okay, sekarang cikgu nak bagi kamu enhancement untuk kesilapan lagi ya. Sebab cikgu rasa kamu punya kesilapan tak berapa strong, tak cukup strong. Okay, so kecuali ini kamu sudah pandai kan? Ini faham sudah kan? Bank sudah bayar, tolak. Bank belum bayar, tambah. Ikut bank saja. Bank sudah terima, tambah. Bank belum terima, tolak. Dan sekarang saya nak bagi sikit praktis untuk kesilapan. Okay, kesilapan selalu ada 5 situasi punya. Okay, got 5 situation. Tapi macam mana pun kamu kena ingat 2 points. 1 point, terima tu positif ke negatif? Terima sentiasa positif. Kalau saya cakap bayar, bayar sentiasa negatif. Okay, betul. Dan kalau sekarang saya nak buat pembetulan, macam mana? Kamu kena guna nilai di buku tunai tambah pembetulan dapat nilai di penyerta bank. Okay, so sekarang saya nak kamu cari pembetulan dia. Sepatutnya kita tambah ataupun tolak. Okay, situasi pertama. Zoom out a bit. Situasi pertama, first situation. Okay, saya cakap, saya dapat, okay, saya cakap accountant. Accountant catat penerimaan
365 di buku tunai. Okey. Tetapi bank catat penerimaan 356 di penyata bank. Okey. So sekarang cikgu tanya, penerimaan 365 positif ke negatif? 365? Positif. Okay, good. Positif. Sebab saya terima duit. Positif 365. Then bank pula catat penerimaan positif juga. Positif 356. Okay, so ikut formula buku tunai punya which is 365 tambah pembetulan. Okay, pembetulan saya guna X dapat penyata bank punya 356. So, apakah pembetulan yang saya kena buat? Betul. 356 minus 365. So, kamu akan dapat negatif 9. Maksudnya kita kena tolak 9. Okay, kita bukan tambah tapi tolak 9. Okay, then situasi kedua. Okay, situasi kedua saya tulis short form. Kalau saya cakap accountant catat dalam buku tunai dalam buku tunai kita terima RM RM1,208. Tapi actually dalam bank, dalam penyata bank kita catat kita terima RM1280. So apakah saya punya pembetulan? Okay, before that, terima maksudnya positif. Positif 1208. Penyata bank terima maksudnya positif 1280. So ikut formula. Buku tunai punya tambah pembetulan sama dengan bank. Okay, so cari X dia. 1280 tolak 1208 kita kena positif kan? Positif maksudnya kita kena tambah 72. Okay, sekarang saya bagi situasi ketiga. Slowly you will catch how actually we can do. Okay, situasi ketiga, saya cakap terbalik sikit kasih trick kamu sikit. Okay, penyata bank cakap dia sudah bayar RM 3678, tapi buku tunai catat kita bayar RM 3786. Berapakah dia punya pembetulan? Okay, I'll let you try first. Cuba fikir dulu. Macam mana kita kena buat? Ada jawapan yang betul juga. Okay, yang lain dapat tak? Saya bagi sikit hint Bayar maksudnya tambah ke tolak? Bayar maksudnya tolak. Okay, tolak. Tolak 3678. Dan buku tunai bayar. Bayar pun tolak 3786. Okay, ingat saya cakap tadi. Buku tunai tambah pembetulan dapat penyata bank. Buku tunai berapa? Jangan tertrick Buku tunai sini adalah negatif 3786. Saya sengaja kasih upside down sengaja punya. Dan tambah pembetulan dapat penyata bank. Penyata bank adalah negatif 3678. So kalau saya nak cari X, negatif 3678 kena tambah 3786. Ini negatif pindah jadi positif. So pembetulan saya adalah positif 108. Nampak tak? Mungkin tersilap tu saya rasa kamu tertrick sudah. Ada sikit tertrick. Okey, kita tengok situasi keempat. Okey, situasi keempat, penyata bank saya cakap saya bayar RM
65. Okay. Tapi dalam buku tunai bayar RM 1456. Okay, so apakah pembetulan saya kena buat? Wow, very fast, you guys. Okay, bayar maksudnya negatif 1465. Check answer. Dan ini pula bayar negatif 1456. So ikut formula, buku tunai negatif 1456. Tambah pembetulan dapat penyata bank negatif 1465. So sekarang kamu punya pembetulan adalah negatif 1465 plus 1456. Jadi kira kamu akan dapat jawapan negatif 9. So ini adalah kesilapan tolak 9. You're going to minus 9 in your PBB. Okay, last one, situasi kelima. Kalau saya cakap penyata bank bayar RM 4,040. Okay, tetapi buku tunai tersilap, saudara. Buku tunai tersilap, dia cakap dia terima RM 4040. Apakah pembetulan dia? Sini opposite already ya. Satu bayar, satu terima. Negatif 8080. Yang lain dapat tak? Penyata bank bayar 4040 maksudnya kita tolak 4040. Dan buku tunai dia terima. Terima maksudnya tambah 4040. So kita kena guna formula buku tunai punya 4040 tambah pembetulan untuk dapat bank punya negatif 4040. So nak cari X. So negatif 4040 tolak lagi 4040. Ini positif, pindah jadi negatif. So sini adalah negatif 8080. Okay, kamu tahu tak ini kesilapan apa? What is this mistake? Ini form 4 bab 9. Yang double amount ya. Kesilapan apa ni? Sentiasa kita kena double amount dia. Start with S punya. Kesilapan songsang. Yes, songsang. Kesilapan songsang. Okay, kalau kesilapan songsang masih ingat form 4 punya kan? Sentiasa kena double nilai dia. So actually formula ini boleh juga guna untuk kesilapan songsang. You also can use this method also. Sama punya. Buku tunai ataupun kamu cakap nilai yang salah tambah pembetulan dapat nilai yang betul. Actually itu meaning lah. Meaning dia. The wrong value plus the correction equals to the correct value. Because bank is always correct. Kan? Bank mesti betul punya. Buku tunai mesti salah punya. Tak mungkin kita betul bank salah. Okay? So, okay, we finish already for this lesson. By the way, before that, teacher want to ask you, how many of you is first time join trial class cikgu punya? Siapa first time, siapa second time, ataupun, okay, if you are first time, you say yes. If you are not first time, you say no. Saya nak tengok berapa orang yang first time punya. Oh, semua no. Semua sudah pernah join. Oh, ada juga yes. Okay, by the way, do you like this lesson? Kamu suka tak lesson ini? Suka, yes. Okay, do you understand this lesson? Kamu faham tak? Like after this lesson, do you understand what is penyata pengesuaian bank sudah? Like maybe 80% faham sudah. Yes, okay, good. Like watch YouTube teacher. Oh, you got watch my YouTube, is it? Pernah subscribe, Okay, siapa yang tak pernah subscribe, pergi subscribe. Banyak video yang bantu kamu juga. Okay, good.
So, do you want to get techniques how to get A in SPM? Yes, okay, my YouTube channel is you just tekan SPM dash Malaysia dan dapat sudah. Oh, okay, so if let's say you want to get this one, how about free Q&A with teacher? Like if you don't understand in school, you can ask teacher. Mungkin ada homework tak faham ataupun exercise book tak faham, you want to ask teacher how to do. Nak tak untuk free Q&A ini? How? Okay, how? Okay, siapa yang join? Okay, nak dapat ini, kamu boleh join saya punya monthly online tuition. Okay, we will have live monthly online tuition. Actually, we started from February already. This year kita sudah bermula February. But you also can register for April. But what if you say, teacher, I want the bab 2 record tak lengkap. Saya tak faham. Ramai student tak faham itu kan? So, kamu boleh juga beli video untuk February, untuk March. Kamu boleh beli video juga. Okay, then what you will get in this monthly live tuition? Apa yang kamu dapat? Tengok dulu. We have live online class every month. Setiap every week lah, setiap bulan. So, satu bulan ada 4 kelas. Okay, satu kelas 1 jam 30 minit. Then you will also get private video for every class. Means that saya akan record kelas itu. Then lepas kelas kamu akan dapat link untuk tengok balik tadi punya kelas. So maksudnya kalau kamu ada sikit tak faham, kamu nak tengok balik macam mana cikgu explain, boleh. Ataupun mungkin sampai exam, Oktober exam, kamu nak tengok balik video untuk February, untuk March, boleh tak? Boleh. Kamu boleh tengok balik juga. So, ini adalah sangat bagus untuk student yang nak buat revision. Ataupun, saya tak dapat join live class. Okay, tak dapat join live class sebab Ahad saya ada kelas, ataupun Sabtu saya ada kelas. Tapi, jangan takut. Kamu ada video juga. So, like just now the student say, my YouTube video is very good. Ini pun sangat bagus juga. Sebab dia akan bagi kamu tengok bila saja kamu nak tengok when you free. Okay? And you get worksheet also. You will get PDF worksheet. And then you will get free personal one-to-one Q&A. Ini hanya untuk student yang join saya punya live class. And also, you will get practice on hot question. Kita akan practice itu question banyak kali sampai kamu 100% faham macam mana buat. And then kamu akan dapat teknik macam mana score A+ juga. Ini adalah student untuk last year student yang join saya punya account punya seminar. By the way, I got a news. Kita punya account punya seminar last year 100% keluar dalam SPM. The question that I discussed lah. Okay, so itu spot question is spot by me myself lah. Tapi itu pun very saya pun shock juga. 100% keluar. But how I analyze this, kalau kamu nak dapat spot question, kamu kena join saya punya kelas, baru kamu tahu. Okay? Then, another student. This is a Form 4 student. Form 4 student last year October, last year dia sudah join. And then, dia dapat 98 markah masa dia punya final year exam. Bagus tak? She joined my live class. She's from Sabah. Sini ada student dari Sabah? Not so sure lah. Okay, kita ada banyak student. For now, already got 300 student join my monthly live tuition. Okay, tapi jangan takut. Sebab ramai yang join, dia tengok video. Okay, tapi kalau kamu join live, kamu boleh tanya soalan. Okay, then another testimonial is she didn't join live class. She just watch video. Tengok video saja. Tapi dia boleh improve dari 69 kepada 97. Very good, right? Dia tak pernah join live class, tengok video sahaja setiap minggu. Okay, then ini adalah saya punya spot question tahun ini punya SPM. Kebanyakan spot cikgu sudah keluar. And then mereka dapat jawab semua soalan. Kalau kamu Form 5 student pernah ambil exam kan? Kamu paling takut apa? Tak cukup masa. Right, you not enough time to answer all the question. Tapi kalau kamu join kelas saya, kamu boleh jawab semua.
Okay, ini also spot question keluar dalam SPM. Okay, if you got any question, you can just take photo and then send teacher. This is only for those who join our class. So siapa nak tahu kita punya monthly tuition? How much is it? Okay, how much is our monthly tuition fee? Okay, normally you know already. For normally class is 60 to 90 correct? In tuition center. Tapi kita punya kelas bukan 90, bukan 60, bukan 40. Very, very affordable for everyone. Sebab hanya RM35 per subjek. Kita ada 3 subjek. Account, Maths, and MX. Form 4 and Form 5. Form 5 student also can join Form 4 class also. Okay, so if let's say you want, please screenshot this picture. Screenshot this picture and then send to me later. Okay, so another good news. If let's say you join my monthly class at least 10 months, okay, kalau kamu join saya punya kelas untuk 10 bulan berturut-turut, or maybe you can take 2 subject. Okay, 2 subject also can. 2 subject, then 5 months also can. You will get free seminar. You can join the free seminar. In this free, ini last year poster. So last year I will give a spot question, and then every spot question will have example question to discuss also. Okay, ada example boleh discuss, bincang. So siapa nak register punya, screenshot ini juga, send message to me, send the picture tadi punya yang poster RM35, send to me through Telegram or WhatsApp. Okay? Okay, so if let's say you're Form 5 student, you want to buy Form 4 video, also can. Boleh juga beli Form 4 punya video. Okay, so kalau ada apa-apa, just send message to me and ask for more information. Okay, so thank you class. Bye-bye. Hope to see you in the monthly tuition class in April. Okay, bye-bye.